Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama meneruskan program kita atau cara kita dalam rangka sama-sama kita ingin membina kekuatan iman kita, kekuatan tarbiyah, program-program ataupun pembinaan pengislahan diri kita, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita memanjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah baginda, perjuangan baginda, kita dapat merasai nikmat Islam, nikmat iman pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita melihat bagaimana keadaan yang berlaku kepada umat Islam. Semakin hari kita sebenarnya melihat bagaimana ujian-ujiannya pun semakin besar. Sekarang ni mungkin kita tidak terasa kerana kita berada di dalam keadaan yang senang, yang mudah, tetapi sebenarnya keadaan semakin lama semakin panas, semakin panas. Dan insya-Allah kalau kita tengok satu persatu, kita semakin mendekati tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat. Ada 10 tanda besar hari kiamat. Antaranya ialah Al-Masih Dajjal, Ad-Dukhan. Contohnya tenggelamnya bumi di timur, di barat dan di Jazirah Arab dan sebagainya lah. Jadi kita nak merasakan bahawa sesungguhnya menjadi satu keperluan untuk kita merasai bahawa kita berada di akhir-akhir zaman di mana umat Islam sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bangkit. Maka untuk kita mempertingkatkan diri kita, memastikan diri kita ini bergerak dengan cara yang lebih baik, dengan lebih sempurna, dengan tersusun, maka kita perlu kepada majlis-majlis perbincangan seperti ini, iaitu perbincangan bagaimana kita nak menghalusi kehidupan kita bersama tarbiyah. Sebab tarbiyah ini bukan hanya sekadar ceramah, bukan hanya sekadar kita pergi program tarbiyah, pergi usrah, kita pergi daurah, pergi rehlah, kita buat program-program katibah, qiyamul lail dan sebagainya. Jadi tarbiyah ini bukan hanya sekadar program ataupun aktiviti, tetapi sebenarnya bagaimana tarbiyah itu yang membawa maksud bagaimana kehidupan kita itu akan diproses, akan ditingkatkan, akan diislahkan. Ya, sebab itulah untuk kita memastikan bahawa kita ini sentiasa meningkat, sentiasa berada dalam keadaan islah, maka kita perlu memperhalusi kehidupan kita bersama dengan tarbiyah. Kehidupan bersama tarbiyah ini perlu kita tingkatkan kehalusannya, kepekaannya, kita kata berhati-hatinya, penelitiannya itu. Maka apabila kita menghalusi kehidupan seseorang itu bersama dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bersama dengan jalan-jalan kita kata ini untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itulah baru kita boleh melangkaui, melewati batas kebodohan-kebodohan mereka yang berada di dalam tarbiyah. Ramai orang yang rasa dia duduk dalam tarbiyah, duduk dalam Islam, duduk dalam
ceramah, duduk dalam program ilmu, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis amal, buat dakwah dan berjuang di sana sini. Tetapi rupa-rupanya terdapat di sana kejahilan-kejahilan yang ada pada orang-orang yang mengikuti tarbiyah itu, yang menyebabkan mereka tidak menghalusi kehidupan untuk meningkatkan diri mereka. Maka pada malam ni insya-Allah kita akan cuba memperhalusi beberapa perkara, termasuk di dalam tajuk kita, bagaimana kita mahu melihat hati kita, proses jiwa kita ini supaya sentiasa bermujalasah, sentiasa kita bersama dalam majlis dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang akan kita sentuh pada malam ini ialah berkenaan dengan kepentingan kita untuk menghalusi akhlak dan adab di dalam kehidupan tarbawi, kehidupan yang mendidik. Kerana akhlak dan adab itu adalah merupakan salah satu daripada natijah iman dan natijah kepada ibadah. Hati yang bersih, akal yang sedar, maka dia akan membawa kepada akhlak yang sempurna. Dia akan memimpin kepada akhlak. Dan sebenarnya akhlak itulah merupakan antara perkara yang penting. Menjadi satu kebodohan, menjadi kepada satu kejahilan kepada seorang yang duduk di dalam tarbiyah. Seorang yang bergelar murid, seorang murid. Ataupun seorang salikin yang berjalan menuju kepada Allah itu, apabila dia tidak memelihara adabnya, akhlaknya, ataupun dia tidak berbaik adab, adabnya tidak dijaga antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antara dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara dia dengan guru-gurunya, kawan-kawannya, dia tidak memelihara akhlak. Dan apabila dia tidak memberi akhlak dalam kehidupan dia, sama ada akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak bersama dengan guru-gurunya, akhlak bersama dengan murabbinya, akhlak bersama-sama dengan kawan-kawannya yang saleh contohnya, dan juga akhlak dengan kehidupan yang lain, maka ketika dia tidak menjaga akhlak, dia hanya mementingkan tentang program formal, aktiviti formal, ceramah, aktiviti-aktiviti kita nak mendapatkan ilmu, aktiviti-aktiviti untuk kita berbincang-bincang, hanya sekadar kita mengutamakan ibadah, tetapi kita tidak melihat sejauh mana kehalusan akhlak dan adab kita tadi itu, dan itu adalah melambangkan kebodohan kita berada di dalam tarbiyah. Salah satu perkara yang menjadi satu perkara yang besar ialah apabila kita tidak menjaga akhlak kita, tak menjaga adab kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pula menghukum kita. Kita rasa bahawa kita tidak dihukum oleh Allah, ataupun dilambatkan hukumannya oleh Allah SWT. Ataupun kita tidak rasa kita tidak langsung merasai bahawa kita dihukum oleh Allah. Maka orang yang berada dalam tarbiyah itu akan berkata, seolah-olahnya dalam hati dia mengatakan apa? Dia mengatakan, aku ni berbuat jahat adab aku ni, jahat, buruk adab aku, buruk akhlak aku. Kalau aku berada dalam keadaan buruk akhlak aku, buruk adab aku itu, tentu Allah akan putuskan bantuan kepada aku. Ataupun aku terkeluar daripada program-program tarbiyah, terkeluar daripada ceramah-ceramah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita kena sedar dan yakin di sini bahawa sesungguhnya apabila kita tidak beradab dengan adab yang benar, dengan akhlak yang baik, kita tidak menjaga akhlak kita. Percakapan kita tak melatih mata kita berakhlak dengan baik, telinga kita, tubuh badan kita, hati kita berakhlak yang baik, maka di situlah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum kita. Allah akan menghukum kita. Dan kadang-kadang menjadi kita kata kebiasaannya ialah Allah menghukum seseorang itu, dia tidak sedar bahawa dia sedang dihukum. Seseorang itu tidak akan menyedari bahawa sebenarnya dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak perasan. Inilah kata kebodohan tadi. Kebodohan apabila kita ingat kita dah duduk dalam program, kita dah okey. Kita dah duduk dalam ceramah, kita duduk dalam usrah, dalam tarbiyah. Kita kata dah okey. Kita dah buat kerja-kerja dakwah, dah jadi imam, dah jadi membaca khutbah. Kita dah menjadi orang yang dah okey dah. Rupa-rupanya kita masih tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Tidak beradab dengan adab yang baik. Maka sesungguhnya kita pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan hukuman Allah SWT ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan memutuskan bantuannya kepada kita. Bantuannya kepada kita, dan bantuan itu akan diputuskan oleh Allah tanpa kita menyedari. Contohnya tuan-tuan, apakah bentuk-bentuk hukuman Allah pada kita, pada mereka yang tidak menghalusi akhlak mereka, mereka yang tidak menghalusi adab mereka. Contohnya, antara hukuman Allah apabila hari demi hari berlalu, ibadah demi ibadah kita lakukan, ceramah demi ceramah, usrah demi usrah kita lalui, majlis zikir demi majlis zikir kita lalui, tetapi tidak ada pentambahan cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah tidak bertambah. Kita rasa sama je. Hari ini dengan semalam, kita dengan Allah kita rasa sama. Tak semakin sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun tidak bertambahnya takarub kita dengan Allah. Kita tidak bertambah dekat. Kita tak merasa, hati kita tak merasai semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah adalah antara hukuman daripada Allah. Antara hukuman daripada Allah yang mungkin kita tidak sedar. Kita tidak sedar perkara itu berlaku. Kita sembahyang, kita buat tahajud, kita berzikir, kita selawat, kita cuba buat apa yang terbaik lah kita kata. Tapi rupa-rupanya, cinta sayang kita kepada Allah masih tidak meningkat. Takarub kita kepada Allah masih lagi tidak meningkat. Kita masih lagi menyatakan, aku ini adalah pejuang-pejuang kepada akhirat, tetapi hati kita masih cinta dengan dunia. Aku ni nak mencari redha Allah dengan program aku dan sebagainya, tetapi rupa-rupanya hati kita ni masih sayang dengan dunia. Masih berhajat kepada redha dunia, berhajat kepada dunia. Ini antara perkara yang kita nak kena teliti dalam kehidupan, duduk dalam tarbiyah ini, kita kena teliti. Barulah kita akan melihat peningkatan demi peningkatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, andainya kehidupan kita pada hari ini sama macam kehidupan kita semalam, maka kita berada dalam keadaan rugi. Kita berada dalam keadaan rugi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kita pun dah hafal agaknya hadis tu, bagaimana keadaan seseorang itu bila hari ini sama dengan semalam. Maka sebenarnya kata Rasul, kita rugi. Tapi hakikat di dalam tarbiyah, bukan sahaja kita rugi, tetapi sebenarnya kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang menghukum kita. Dan ini sebenarnya adalah hukum. Bila kita hari ini sembahyang, sama khusyuknya dengan khusyuk semalam. Ataupun hari ini tak khusyuk, semalam pun tak khusyuk. Sama. Amalan kita sama. Amalan zahir, fizikal kita sama. Amalan batin pun sama. Maka pada ketika itu sebenarnya kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita sebutkan bahawa perkara itu satu hukuman, satu kerugian? Kerana hakikatnya pada hari itu, pada hari ini, kita lebih dekat dengan kematian. Hari ini kita lebih dekat dengan kematian berbanding semalam. Sedangkan hubungan kita dengan Allah tidak meningkat. Sedangkan takarub kita dengan Allah tidak meningkat. Kita bukan semakin dekat dengan Allah, kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wa iyazbillah min zalik. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tidak menyadari bahawa keadaan ini adalah merupakan sebenarnya hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tingkah laku kita, terhadap adab kita, akhlak kita, yang kita rasa tidak perlu kita ambil perhatian. Cukuplah aku pergi sembahyang, pergi puasa, kita bangun malam, kita menghidupkan amalan-amalan ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Ada 10 hari terawal ni, bulan Zulhijjah. Ramai hantar pada kita fadilat dia, kelebihan-kelebihan dia. Nak sebut kat sini, kita pun buatlah sunat-sunat tadi itu. Maka rupa-rupanya kita buat sunat, tapi kita tak jaga akhlak kita, tidak jaga adab kita. Dan hari ini, kita contohnya beribadah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam hati kita rasa hambar, rasa keras. Hati kita rasa keras, tak rasa apa-apa, tak rasa nikmat ibadah, tak rasa lazat kita solat. Kita tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Padahal semalamnya mungkin kita beribadah lebih khusyuk, ataupun lebih tenang, lebih puas, lebih seronok. Tetapi pada hari ini, kita tak rasa macam mana semalam. Ini memanglah hukuman daripada Allah. Semalam lebih khusyuk daripada hari ini. Ini hukuman. Adalah tingkah laku kita, akhlak kita yang kita tidak jaga. Maka Allah tarik. Allah tarik
apa yang digambarkan tadi sebagai madad ataupun bantuan-bantuan rohiyah, bantuan-bantuan kerohanian. Dan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan suatu yang cukup besar akibatnya sebenarnya. Malangnya oleh kerana kita tidak faham atau kita tak rasa, maka kita mengambil mudah. Baik, antara hukuman Allah, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Pada malam ni kita nak tengok sedikit. Kita nak mula dengan hukuman Allah. Kalau yang lepas kita bincang istidraj. Istidraj ni maknanya lanjuran daripada Allah. Allah SWT membiarkan kita dalam keadaan nikmat tetapi ada azab di belakangnya. Pada hari ini kita nak sama-sama bincang tentang bagaimana amalan-amalan tarbawi yang kita lakukan. Amalan-amalan tarbiyah yang mendidik yang kita lakukan. Kita melakukan amalan-amalan yang mendidik tadi dalam keadaan kita tidak memelihara adab-adabnya. Kita tidak benar-benar menjaga adab-adabnya. Maka pada ketika itu, rupa-rupanya Allah akan menghukum kita. Allah akan menghukum kita. Apakah hukuman Allah? Kadang-kadang Allah SWT akan membiarkan kita. Allah tak tegur kita. Kita katakan kita solat tak khusyuk. Allah tak tegur kita. Kadang-kadang Allah tak tegur kita. Allah biar tak khusyuk. Dah berapa lama kita solat tak khusyuk? Dah berapa lama kita tak ikhlas dalam sedekah kita? Banyak masa, banyak lama. Kita melakukan maksiat hati dan sebagainya. Allah tak tegur kita. Allah biarkan kita. Malahan kadang-kadang Allah memberikan apa yang kita hajatkan. Kita hajatkan, kita doa, semua ada. Selalu apa yang kita hajatkan, dapat. Apa perkara yang kita nak, semua ada selalu bersama dengan kita. Bukan saja Allah tak tegur, Allah biarkan, tetapi Allah beri pula hajat-hajat kita. Tercapai cita-cita kita. Tercapai cita-cita kita. Maka di sinilah kita melihat bagaimana Allah SWT sebenarnya apabila kita berada dalam keadaan demikian, berada dalam keadaan kita kata boleh hidup dengan baik, dengan program, dengan sebagainya tadi, tetapi kita tidak menyedari akan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, dan hukuman Allah SWT itulah kerana kekurangan adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata tadi, apabila kita boleh sembahyang, boleh puasa, boleh pergi usrah, boleh pergi ceramah, boleh buat program, kemudian kita rasa bahawa kita nak dapat semua, maka kita rasa Allah sayang kita. Kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita. Sedangkan orang yang Allah sayang bukanlah orang yang Allah bagi semua apa yang dia nak. Orang yang Allah sayang bukanlah orang yang sentiasa dapat apa yang dia cita-citakan. Orang yang Allah sayang, kadang-kadang dia akan berdepan dengan kesusahan, kesulitan. Kadang-kadang dia akan berdepan dengan musibah. Sehingga akhirnya hatinya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka yang tidak ada rasa dirinya susah, sebagainya mudah, boleh lalui, kita kata jalan-jalan tarbiyah dengan senang. Senang, ada program, ceramah, semua okey. Okey, tak ada apa. Mudah semua. Maka berhati-hati. Kita bimbang di sebalik itu ada perkara-perkara yang merupakan hukum Allah. Dan hukuman Allah itu tidaklah semestinya bersifat dengan fizikal. Allah tidak menghukum seseorang itu tak semestinya dengan jasmani kita, fizikal kita. Sakit, ataupun kita bankrupt, ataupun kita dibuang kerja, ataupun kita berniaga tak berjaya, tak untung. Kerana kadang-kadang hukuman Allah, terutamanya bagi mereka yang berada di atas jalan tarbiyah itu, ialah Allah berhentikan madad. Allah memberhentikan bantuan-bantuan rohiyah. Ini yang lebih kita takuti daripada sakit. Ini yang lebih kita takuti daripada, kita kata hukuman-hukuman fizikal. Hukuman-hukuman jasmani. Kerana hukuman rohiyah ini antara yang diberitahu oleh para ulama kita, bagaimana Allah SWT memberhentikan madad ataupun kita kata bekalan-bekalan, bantuan-bantuan rohiyah. Yang mana akhirnya, akibat daripada tidak ada bantuan rohiyah ini, maka kita melihat orang itu yang dihukum itu akhirnya akan kering hatinya, akan mati hatinya. Dan dia bukan berlaku dalam 1 hari, 2 hari. Dia akan berlaku daripada masa ke masa berjalan, walaupun kita duk ikut program tarbiyah. Contoh, kita nak sebut kat sini contohnya kalau kita ada tanam pokok. Kita ada tanam pokok. Pokok ni kita siram, kita baja. Tapi satu ketika kita berhenti dah, tak siram dah, tak baja dah. Kita
kita tak berhenti dah, tak siram air kat dia. Kita kata agaknya okey, dia dah besar, tak payah siram-siram. Maka kita tengok satu hari dia masih lagi segar, 2 hari dia masih segar, mungkin sebulan okey lagi, masuk 2 bulan mula dia kering, mula dia kering, jatuh berguguran, akhirnya rebah, dia mati. Dia tidak akan mati, tidak akan kering dalam masa 1 hari 2 hari. Dia tidak akan kering dalam masa yang dekat, tetapi dia akan mengambil masa. Begitulah apabila Allah SWT menghukum dan Allah memberhentikan bantuan rohiyah kepada mereka yang berjalan di atas tarbiyah ini. Rohnya, imannya tidak meningkat. Hatinya tidak bertambah mendekati Allah. Hatinya tidak dapat sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang itu dia sembahyang, dia berzikir, dia menuntut ilmu, tapi dia tak rasa ibadah, dia tidak rasa semakin dekat dengan Allah. Hatinya tidak semakin dekat dengan Allah. Semakin tidak rasa sayang pada Allah. Walaupun dia buat macam-macam, maka pada ketika itulah sebenarnya dia telah diberikan hukuman. Apa hukuman dia? Allah memberhentikan bantuan kepada hatinya. Sesungguhnya bila kita solat contohnya, kita rasa khusyuk, kita rasa tenang, kita rasa seronok, puas dengan solat, maka itulah madad daripada Allah. Itulah bantuan rohiyah. Kita boleh rasa tenang tu satu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Meningkat iman kita, rasa lebih kenal dengan Allah. Itu semua merupakan satu madad, satu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah perkara yang kita nak maksudkan pada malam ni, tentang bagaimana kita perlu memahami tidak semestinya bila kita tak sakit, tak susah, tidak rasa gelisah sebagainya, kita rasa kita enjoy je, hidup kita gembira je, program berjalan dengan baik, ya tak ada halangan-halangan, maka tak semestinya Allah sayang kita. Tetapi kita nak melihat bagaimana Allah SWT akan menghukum seseorang itu apabila nombor 1, mereka yang duduk dalam tarbiyah ini, Allah tarik. Apa yang Allah tarik? Madad dia, bantuan kerohanian, rohiyah dia. Hati dia tak rasa apa-apa. Hati rasa keras. Hati rasa tak boleh nak sayang Allah. Dia sayang dunia lebih daripada Allah, contoh. Jadi inilah merupakan hukuman yang Allah beri kepada seseorang. Dan kenapakah hukuman ini diberi? Bukan dia tak semayang. Bukan dia tak pergi program tarbiyah. Tak pergi usrah, tak pergi daurah, tak pergi katibah, tak pergi rehlah dan sebagainya. Bukan sahaja dia tidak menuntut ilmu. Bukan sahaja dia tidak kata berpuasa. Dia berpuasa, buat semua. Tetapi apabila dia berbuat, dia tidak menjaga adab-adab dia. Dia tidak menjaga adab-adab dia. Maka bila tidak menjaga adab-adabnya kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada guru-guru dia, muallim dia ataupun murabbi dia, adab kepada kawan-kawan yang saleh contohnya, maka akibat daripada itu Allah akan putuskan bantuan-bantuan rohiyah kerohanian yang diberikan kepada dia. Maka sembahyang dia jadi hambar, puasa dia jadi hambar. Maka sebab itulah kita nak kena halusi kehidupan kita. Apakah hakikat seseorang yang duduk di dalam tarbiyah? Ini kita nak tengok sedikit. Apa hakikat? Sebenarnya kita ni siapa? Kita ni nak jadi macam mana? Nak buat macam mana? Maka kita dinamakan orang yang sedang mencari kebenaran tu, dinamakan murid. Seorang murid ataupun seorang mutarabbi, seorang yang dididik, ditarbiyah. Ataupun seorang yang salikin, seorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang murid itu, seorang mutarabbi itu yang duduk dalam tarbiyah itu, apakah definisi dia? Ialah setiap orang yang di dalam hatinya, dalam fikirannya hendak mendekati Allah. Ini hakikatnya. Maksudnya bila kata-kata duduk dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita kata duduk dalam proses untuk nak memperbaiki diri kita ataupun duduk dalam tarbiyah tadi, duduk dalam berjalan menuju kepada Allah, so maknanya apa? Maknanya kita sedang adalah orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan apa? Melalui jalan islah wal istiqamah. Islah wal istiqamah. Maknanya seseorang yang nak takarub kepada Allah. Seseorang yang nak mendekati Allah dalam keadaan memperbaiki diri dia. Melalui jalan memperbaiki diri dia, islah dan istiqamah, iaitu dia beristiqamah dengan jalan-jalan salik dia tadi. Bila hakikat ini, maksud orang duduk dalam tarbiyah ni bukan orang yang pergi program semata-mata.
Bukan orang yang sembahyang semata-mata. Bukan orang pergi ceramah semata-mata. Bukan orang yang ada guru semata-mata. Tetapi sebenarnya dimaksudkan seorang yang murid tadi, yang salikin, yang mutarabbi tadi, orang yang mendidik diri dia, yang duduk dalam tarbiyah, ialah seorang yang nak dekatkan diri dia dengan Allah. Seorang yang nak takarub diri dengan Allah melalui islah dan istiqamah. Maksudnya islah melalui amal-amal untuk memperbaiki diri dia, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, memperbaiki amalan dia, dan istiqamah. Istiqamah. Ini tiga perkara yang penting, tuan-tuan. Maknanya, kalau kita nak masuk dalam kategori orang yang duduk dalam tarbiyah ini, nombor satu, hajat hati kita, apa pun yang kita lakukan dalam rangka nak dekat dengan Allah. Dalam rangka nak dekat dengan Allah. Dan kemudian dalam rangka nak dekat dengan Allah itu, bagaimana nak dekat dengan Allah? Dengan memperbaiki diri kita islah. Bagaimana islah tadi? Tak cukup satu hari, kena istiqamah. Maka barulah dikatakan orang itu seorang yang mencari Allah, mendekati Allah, seorang yang duduk dalam tarbiyah, seorang murid, seorang yang salik, seorang yang berjalan menuju kepada Allah. Dan orang ini adalah orang-orang yang kita katakan sebagai orang yang beruntung. Saya akan sebut kenapa dia beruntung. Apa beza seorang murid, seorang salik, seorang mutarabbi itu dengan orang biasa? Orang yang tak duduk dalam tarbiyah. Apa beza? Ada beza. Bezanya besar. Maka tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya nak membacakan di sini definisi. Definisi yang sebenar tentang mereka yang duduk dalam tarbiyah ni. Apa maksud seorang yang duduk dalam tarbiyah ni? Secara umumnya. Tetapi inilah hakikat dia. Iaitu mereka ataupun seseorang yang ingin takarub kepada Allah melalui jalan mengislah dirinya dengan istiqamah, dengan arahan, bimbingan seorang muallim ataupun seorang murabbi. Yang mana murabbi itu adalah seorang yang saleh, seorang yang disaksikan kesalehannya, seorang yang benar dalam amalannya dan agamanya, disaksikan kesalehannya dan ketakwaannya oleh orang-orang soleh yang lain. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan, bagaimana seorang yang digambarkan sebagai duduk dalam tarbiyah itu, dia ada dua ciri yang besar. Yang pertama, dia adalah seorang yang mencari jalan nak dekat Allah, takarub dengan Allah, melalui islah dan istiqamah fil amal. Islah, amal, islah dan amal, istiqamah. Itu satu. Yang kedua, orang yang duduk di dalam tarbiyah, yang benar-benar ingin berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, adalah orang yang mendapat bimbingan. Dia mesti mendapat bimbingan. Dia mesti mendapat asuhan ataupun arahan daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang ada ilmu. Dan bukan saja ilmu, tetapi orang-orang murabbi ini ialah orang-orang yang saleh. Orang yang saleh. Jadi saya nak definisikan secara terang kepada tuan-tuan puan-puan supaya faham. Maknanya kita faham bahawa sesungguhnya kalau kita benar-benar serius dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam rangka untuk benar-benar mengamalkan Islam, maka hendaklah kita menjadi seorang yang berada dalam tarbiyah, disebut mutarabbi. Dan orang yang mutarabbi ini ataupun setengah-setengah ahli tasawuf digambarkan sebagai murid, dipanggil murid. Setengah-setengah disebut sebagai salikin, orang yang berjalan menuju kepada Allah. Maka siapakah mereka? Ini definisi dia. Iaitu orang yang hendak takarub dengan Allah melalui jalan memperbaiki diri, islah. Meluruskan dirinya dengan istiqamah, mengikut arahan, mengikut asuhan, mengikut bimbingan seorang yang alim ataupun seorang murabbi. Dan murabbi ini dia bukan sebarang orang, tetapi murabbi ini adalah seorang yang saleh, yang disaksikan kesalehannya oleh orang-orang yang saleh. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, untuk mendekati Allah, untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada orang yang membimbing kita. Mesti. Ini salah satu syarat. Mesti ada orang yang membimbing kita. Kita tak boleh seorang-seorang. Sebab kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, seorang yang kita kata cukup sempurna dengan dia punya akalnya, hatinya, pun memerlukan kepada bimbingan daripada murabbinya. Siapa murabbinya? Iaitu Jibril alaihissalam.
Jadi maknanya kita lihat di sini, kita ni kalau betul-betul lah kita nak dekat Allah, nak mendapat hidayah daripada Allah, benar-benar nak menjadi golongan al-mahdiyin, golongan yang mendapat hidayah di akhir zaman. Yang mendapat hidayah di akhir zaman ini, maka kita wajib ada pembimbing. Wajib ada pengasuh. Ataupun orang yang boleh memberikan arahan kita. Yang memberikan arahan kepada kita tentang amalan-amalan. Tentang bagaimana cara nak beradab dan berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW dan sebagainya. Kerana apa? Kerana keperluan kita kepada ini adalah merupakan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan sunnah ini bukan sunnah sunat. Sunnah-sunnah yang sunat-sunat, sunnah yang wajib. Sebab itu kita kena ada. Kita kena ada. Sebab itu tuan-tuan, tak cukup dengan sekadar FB online, tak cukup. Kita kena ada orang yang boleh membimbing kita. Kerana itulah merupakan perkara yang halus. Sebab itu nak sebut sini, kebodohan bagi seorang yang duduk dalam tarbiyah itu, apabila dia menyangkakan bahawa dia telah lepas daripada amalan. Dia dah dengar ceramah, dia dah pergi usrah, dia dah pergi program, dia pergi buat macam-macam dia buat. Tetapi dia tidak ada orang yang membimbing dia, murabbi. Dia tidak ada orang yang boleh membantu dia menyelesaikan masalah-masalah hati dia. Memberikan arahan-arahan kepada dia bagaimana nak beramal, bagaimana nak melakukan sesuatu. Maka apabila dia tidak ada yang ini, maka sudah tentulah dia tidak akan mendekati Allah. Dia hanya akan mendekati syaitan. Kerana syaitan akan menyamar untuk menjadi orang-orang yang boleh membantu dia melalui mimpi. Sebab tu ada macam-macam hari ini. Banyak lagi mimpi lah, macam-macam. Baik. Dan di sinilah kita lihat untuk membersihkan diri kita itu, untuk menghalusi amalan tarbawi, amalan yang boleh mendidik, perlu kepada seorang murabbi. Seorang murabbi. Dalam konteks ini, murabbi misali. Murabbi yang menjadi contoh. Yang ada 4 sifat pada dia. Yang pertama, sebagai seorang bapa yang boleh memberikan dia kasih sayang, tunjuk ajar. Bukan ada kepentingan-kepentingan. Memang benar-benar sebagai seorang yang ataupun yang kita kata memberikan dari sudut kasih sayang sebagai seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, membawa kepada Allah. Yang kedua, sebagai seorang muallim, seorang yang boleh memberikan tunjuk ajar kepada, ada ilmu, dia mesti ada ilmu. Yang ketiga, dia seorang yang boleh membersihkan jiwanya, tazkiyah, memberikan amalan-amalan yang boleh membersihkan jiwa dia. Contohnya, dan kemudian dia menjadi orang yang memberi arahan dari sudut disiplin. Ini 4 sifat. 4 sifat yang ada kepada seorang murabbi. Maka di sinilah disebut bagaimana kita perlu kepada orang yang boleh membimbing kita. Kenapa? Kerana kita tak akan terasa kita ni tak ada akhlak. Kita boleh buat ibadah. Kita boleh buat ibadah. Kita boleh buat pergi ceramah. Tapi kita tak tahu kelemahan kita di mana. Kita tak tahu kita ni lemah kat mana. Di mana keaiban-keaiban kita, kita tak tahu. Kita tak tahu di mana kekurangan kita. Dan kekurangan kita itulah yang menyebabkan kita ni terputus madad ilahi. Ataupun kita kata bantuan rohiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hari ini, konsep hari ini, kalau orang usrah contohnya dari naqib dia. Dari naqib dia. Contoh kalau orang panggil usrah ni kan, ada naqib. Mesti dia ada orang yang boleh nak memimpin. Dan orang itu misalnya orang yang pernah dipimpin oleh tarbiyah. Dia bukan orang yang tak pernah. Dia cakap baca-baca, tengok YouTube, baca-baca, kan? Dia terus dapat. Tak. Dia bukan orang yang macam gitu. Orang yang dia mesti melalui. Sebab itulah, orang yang boleh mendidik kita ada 3 jenis manusia. Ada 3 jenis manusia ni yang boleh nak membimbing kita. Untuk nak menyentuh hati kita, memberi arahan kepada kita, untuk mengamalkan sekian-sekian amalan, untuk meninggalkan sekian-sekian perkara. 3 perkara. Yang pertama, kalau istilah para ulama kita disebut syekhul mursyid. Seorang guru yang mursyid, yang kamil. Kita panggil guru yang syekhul mursyidul kamil. Seorang syekh yang kamil. Ini susah nak dapat, tapi ada. Maknanya syekhul kamil ini ialah orang-orang yang guru-guru yang boleh membaca. Boleh membaca fikiran kita, hati kita, boleh melihat jiwa kita sehingga akhirnya dia boleh memberikan kepada kita satu panduan yang menyeluruh dalam hidup kita. Ini ada tapi tak ramai. Hari ini ramai orang mengaku je. Ramai mengaku. Tetapi tak ada yang betul-betul yang mempunyai kita kata kekuatan rohiyah yang tinggi. Baik, yang pertama. Yang kedua ialah syekhul
mursyid, seorang yang mendapat cahaya daripada Allah, tetapi dia tidaklah kamil, dia ada kelemahan-kelemahan dia. And maksud di sini adalah tuan-tuan guru kita, and yang mana tuan-tuan guru ini dia tidak sempurna, dia tidak ada kesempurnaan lah macam ulama-ulama besar. Tetapi dia pernah melalui proses tarbiyah. Dia pernah dididik oleh Syekhul Mursyid. Dia pernah dididik oleh orang guru-guru yang mendapat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang telah melalui proses tarbiyah. Orang yang telah melalui jalan-jalan salikin. Jalan-jalan untuk membersihkan diri dia mendekati Allah. Jadi orang-orang inilah orang-orang yang boleh menjadi guru ataupun menjadi pembimbing, murabbi kepada kita. Kita kena ada orang yang macam ini. Dan orang-orang yang saleh, yang mesti dia telah melalui tarbiyah. Dia mesti ada dia punya guru dia. Kalau boleh kita kena tahu. Kalau kita boleh dapat tahu bapaknya sekali. Maknanya daripada keturunan dia, yang pertama dia, ayah dia, atuk dia. Kalau tiga-tiga orang ni ada kesolehan dan ketakwaan, maknanya bagus, baik, alhamdulillah. Maka dia bukan hanya nasab tapi dia hasab. Maknanya dia mempunyai kekuatan. Dan apa lagi, selain daripada keluarga, dia pula ada guru. Dan gurunya itu seorang yang mursyid. Maka dia juga mendapat bimbingan daripada guru tersebut. Dan akhirnya daripada bimbingan tersebut, dia pun menjadi seorang yang boleh membimbing orang lain. Jadi hanya orang yang telah ditarbiyah boleh mentarbiyah orang. Saya bukan sebut berkenaan orang yang boleh mengajar. Kalau mengajar ni macam-macam orang boleh bercerita cakap pasal ilmu. Kalau mengajar macam-macam jenis manusia ada mengajar hari ni. Macam-macam. Cerita pasal hadis, cerita pasal Quran, cerita pasal fiqh, cerita pasal akhir zaman, macam-macam. Orang-orang yang boleh nak mengajar ramai. Tapi orang yang boleh mendidik, membimbing. Orang-orang yang boleh menyentuh hati-hati manusia supaya hati itu bertambah dekat dengan Allah. Sehingga adab-adab yang ada pada dirinya itu dapat ditingkatkan. Ataupun yang tidak beradab dapat diadabkan. Ataupun yang setakat sembahyang saja dapat ditingkatkan. Maka inilah digambar kepada sebagai seorang Syekhul Mursyid, seorang guru. Mungkin dia tidak sempurna, dia ada kelemahan. Tetapi dia pernah ditarbiyah. Dia pernah melalui proses tarbiyah. Maka ketika itulah baru dia boleh nak mentarbiyah orang. Dia bukan hanya sekadar dia cakap-cakap dalam kita kata ilmu. Boleh baca kitab saja. Tetapi dia boleh mendidik manusia yang ada. Dan yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, orang alim yang dimaksudkan yang boleh membantu kita untuk membentuk adab kita, untuk membina adab kita mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ialah seorang kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang jujur, sahabat-sahabat kita yang benar, sahabat-sahabat kita yang mengamalkan Islam. Jadi sahabat-sahabat kita yang soleh-soleh ni, kawan-kawan kita sekitar kita ni, yang ada yang baik-baik ni, sahabat-sahabat kita ni, yang jujur, yang baik, yang mengamalkan Islam. Yang menjaga agamanya tadi, maka dia nak menasihati kita. Dia mahu menjaga kita. Dia mahu mengasuh kita, membimbing kita, menegur kita. Maka inilah salah seorang daripada mereka yang boleh kita jadikan sebagai mereka yang membimbing kita. Tak semestinya Syekhul Mursyid, tak semestinya. Tak semestinya Syekhul Mursyid kamil, tak semestinya. Tetapi dia mungkin kawan-kawan kita, sama satu angkatan kita, sama-sama umur kita. Mungkin sama-sama kita belajar dan sebagainya. Tetapi dia mempunyai kekuatan, Allah izin ada ilmu. Dan kemudian dia juga mempunyai kekuatan, Allah izin ada kita kata mengamalkan Islam, apa yang dia faham. Maka orang ini boleh menjadi pembimbing kita. Tapi dia tidaklah sekuat Syekhul Mursyid yang kedua dan yang pertama tadi. Tapi masih lagi boleh. Bukan kata tak boleh, boleh. Baik, jadi sebab itu, semua mereka yang duduk dalam tarbiyah, mereka yang mahu berjalan menuju kepada Allah, mesti diisi oleh salah satu daripada ketiga-tiga yang saya sebut tadi. Mesti ada pembimbing. Tak cukup dengan hanya sekadar kita bersama-sama dalam, kita kata, mendengar ceramah-ceramah YouTube. Tak cukup. Ceramah-ceramah di masjid tak cukup. Mesti ada murabbi yang boleh membimbing kita. Mungkin perjumpaannya tak selalu. Mungkin jumpanya sebulan sekali je. Mungkin jumpanya setahun sekali. Macam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Contohnya dia berkata, aku bertemu dengan Ibn Taymiyah, guru dia.
Tidak selalu, dia tak duduk dekat tempat yang Ibn Taymiyah tu dia kata. Tetapi setiap kali aku bertemu dengan dia, walaupun sekali, mungkin 2 kali, mungkin beberapa kali setahun, sekejap-sekejap, tetapi setiap kali pertemuan itu barakahnya besar. Aku mendapat sesuatu yang luar biasa daripada setiap kali satu pertemuan. Maka pertemuan-pertemuan itu barakah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada konteks yang tarbawi, konteks tarbiyah tadi. Tetapi secara ringkasnya, seorang yang mau berjalan menuju kepada Allah, kita nak dekat Allah, mesti ada guru ataupun sama ada guru yang membimbing kita ataupun kawan yang mengamalkan agama, yang membimbing kita tadi, yang soleh tadi, yang mengamalkan Islam tadi, maka barulah kita boleh duduk dalam proses berjalan di atas jalan tarbiyah yang sebenar menuju takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenapa saya sebut yang ini pada malam ini? Kerana untuk kita menghalusi adab kita, akhlak kita. Kan, bukan ibadah kita. Ibadah kita boleh nampak. Sembahyang, puasa kita boleh buat. Semua orang boleh buat. Tapi macam mana nak menghalusi ibadah tadi? Sehingga melahirkan akhlak. Sehingga melahirkan adab yang mana dengan itu menjadi asbab untuk datangnya madad ilahiyah, iaitu kita kata bantuan-bantuan rohiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah di sini yang kita maksudkan dengan adab sini bukanlah sekadar menjunjung perintah. Jadi adab ini, apa beza adab dengan kita mengikut perintah Allah? Apa beza dia? Kalau ikut perintah Allah dengan adab, beza yang besar. Apa bezanya? Contohnya, misalnya, kalau perintah sembahyang. Seorang tu dia sembahyang. Macam mana dia sembahyang? Dia sembahyang dia pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek, sekadar paras lutut. Dan kemudian mungkin dia tak pakai baju. Ataupun pakai baju tapi tak ada lengan. Ataupun dia pakai baju ada tulisan yang tak senonoh. Dia sembahyang. Dia sembahyang. Maka adakah dia melaksanakan perintah sembahyang? Dia buat perintah sembahyang. Perintah sembahyang lepas. Sebab dia mengikut syarat. Mengikut syarat-syarat tadi. Tetapi adakah dia beradab? Orang itu tidak beradab. Tidak beradab. Pakaian yang dia pakai tu, kalau dia nak jumpa orang pun dia tak sanggup nak jumpa. Contohnya kalau dia nak jumpa dengan tetamu-tetamu daripada luar. Ataupun dia nak pergi pejabat. Atau apa lagi nak jumpa orang besar-besar. Kan? Nak jumpa orang besar pun tak pakai baju macam itu. Apalagi nak jumpa Allah. Jadi dia tidak menjaga adab. Bukanlah kata Allah nak suruh kita pakai yang mahal-mahal. Tak. Tapi pakaian yang beradab. Pakaian yang beradab. Jadi ini contoh. Jadi menjunjung perintah, kita boleh sembahyang. Pakailah yang minima, kita boleh sembahyang. Tetapi, kan, tanpa adab. Jadi siapa yang nak menyentuh adab tu? Menghalusi. Supaya solat itu lebih khusyuk. Contohnya. Supaya sedekah itu lebih ikhlas. Siapakah yang nak menyentuh? Supaya amalan-amalan itu menjadi sesuatu yang kita kata tinggi tingkatnya, tertingkat darjatnya sehingga mendapatkan bantuan rohiyah daripada Allah. Maka untuk membantu itu ialah arahan dan asuhan-asuhan daripada murabbi, daripada guru-guru yang membimbing, daripada orang-orang yang mendidik dia. Sebab tu kita perlukan kepada guru. Kena ada. Kita tak boleh seorang-seorang. Kita kena ada. Kena cari, kena jumpa orang-orang yang telah melalui tarbiyah. Bukan orang biasa-biasa ni. Orang yang telah melalui tarbiyah. Tak semestinya dia ustaz. Sebab kadang-kadang ustaz ni pun tak tarbiyah. Saya mengenali ramai ustaz. Saya minta maaf saya nak sebut kat sini. Ramai ustaz. Ustaz-ustaz yang tidak ditarbiyah ni. Dia ada ilmu. Ilmu dia luar biasa. Dia boleh cakap, boleh hujah. Tetapi akhlak dan adab tak ada. Dia tidak mengamalkan ilmu dia. Dia masih lagi bergelumang dengan maksiat. Dia masih lagi bergelumang dengan maksiat. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, sebab itu hari ini kita di akhir zaman. Saya sebut sikit di akhir zaman. Kenapa di akhir zaman Rasulullah SAW menyatakan kita akan didatangi oleh Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal akan datang. Dan Rasul SAW gambarkan ini fitnah paling besar, ujian paling besar kepada orang yang beriman. Al-Masih Dajjal. Kenapa? Sedangkan bencana-bencana yang dihadapi oleh orang-orang lain semua banyak bencana, tetapi tidak sehebat orang akhir zaman ada Dajjal.
Kenapa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kerana dosa akhir zaman lebih besar daripada dosa umat-umat yang terdahulu. Apa dosa umat terdahulu? Umat terdahulu contohnya Nabi Adam AS, anaknya membunuh. Dosa membunuh. Qabil dan Habil membunuh. Hari ini dosa membunuh, ada membunuh. Dosa kaum Nabi Nuh. Seluruh manusia, umat, seluruh dunia. Nabi Nuh pada masa itu. Semua kufur pada Allah. Hanya beberapa orang aja yang tinggal bersama Nabi Nuh. Maka Allah tenggelamkan dunia. Bencana besar. Dosa Nabi Lut contohnya. LGBT, homoseksual. Berlaku homoseksual. Dan sebagainya. Banyak dosa ada. Jadi, semua dosa-dosa umat terdahulu, semua ada. Semua ada pada zaman kita. Maka berhak Allah mengazab, mendatangkan bencana kiamat, bencana akhir zaman. Tetapi kiamat kita, bencana kita lebih besar. Kenapa tuan-tuan? Apakah dosa yang ada pada hari ini yang tidak ada pada masa zaman-zaman Nabi-Nabi sebelum ini? Dosa yang ada pada hari ini ialah kita ada para duat, kita ada para mujahid, kita ada para pendakwah, orang yang kata dirinya Islam, dirinya berdakwah dalam Islam. Orang yang mengatakan dirinya guru, tuan guru, ustaz, ustazah. Tetapi mereka hidup dengan maksiat. Mereka hidup dengan maksiat. Mujahid yang bermaksiat. Yang bermaksiat terang-terang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz yang bermaksiat. Ustazah yang bermaksiat. Para duat yang bermaksiat. Pendakwah yang bermaksiat. Dia berdakwah, ajak orang pergi sembahyang. Ajak orang pergi berpuasa. Tetapi dia sendiri ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan dia. Sama ada maksiat-maksiat yang nampak atau yang tidak nampak. Jadi dosa yang besar yang ada pada hari ini yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Al-Masih Dajjal sebagai fitnah paling besar. Sebagai penipu paling besar. Ialah dosa-dosa antara yang besar yang tidak ada pada masa sebelum ini. Ialah para duat yang bermaksiat. Para mujahid yang bermaksiat. Bermaksiat terang-terangan. Dan dia tidak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Islam menjadi kadang-kadang satu perkara yang dijual beli. Jadi jual beli. Keluar fatwa untuk mendapatkan keuangan. Mendapatkan pangkat. Takut menegur pemimpin-pemimpin yang ada. Takut menegur sultan. Kenapa? Kerana bimbang akan dilucutkan jawatan daripada mufti ataupun dilucutkan jawatan daripada penasihat-penasihat keagamaan dan sebagainya. Saya tak cakap di Malaysia tuan-tuan, di seluruh dunia, seluruh dunia. Semua tempat. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kenapa perkara ini berlaku? Kerana hakikat tarbiyah tidak berjalan. Ilmu yang ada kering daripada ruhiyah. Kering daripada madad ilahiyah, daripada bantuan-bantuan rohiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tidak diasaskan dengan iman, takwa, tetapi diasaskan oleh dunia, oleh duit. Saya pernah sebut pada tuan-tuan pada sebelum ini bagaimana seorang ustazah sama-sama dengan saya forum. Saya tak sebutlah namanya, dia terkenal. Kalau saya sebut namanya tentu semua kenal. Ketika saya panel yang ketiga, dia panel yang pertama. Panel yang kedua seorang ustaz dari UPM. Saya panel yang ketiga dari UAE. Sebelum tu saya mengajar di UAE. Dia kata apa? Dia kata, kamu ni lihat hari ni, kalau nak ajak Siti Nurhaliza menyanyi satu lagu 10,000. Satu lagu 10,000. Sedangkan Siti Nurhaliza tidak mengajak kepada syurga dan neraka. Meninggalkan neraka. Tapi ustaz, ustazah, kamu panggil paling kuat pun 100-200 ringgit je. Sedangkan kami, dia kata, mengajak manusia kepada syurga. Tuan-tuan, puan-puan, saya terkejut bagaimana apabila dia membangkitkan masalah keuangan. Berceramah ni supaya dapat duit banyak. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, inilah antara contoh-contoh yang saya sebut tadi. Ilmu ada, tapi tidak terbawi. Tidak dididik dengan didikan yang betul. Maka sebab itulah di akhir zaman kita nak kena rasa bagaimana adanya pendakwah-pendakwah neraka Allah. Pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara penjenayah yang paling besar di akhir zaman
ialah pemimpin yang menyesatkan. Minta maaf. Nombor 1, ulama yang jahat dan pemimpin yang menyesatkan. Itu antara penjenayah besar di akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah untuk kita menghalusi tarbiyah, kita perlu ada orang-orang yang benar-benar telah melalui tarbiyah, yang telah diproses sehingga akhirnya mereka boleh membimbing kita, membentuk kita, membina adab-adab akhlak yang baik kepada kita yang berada di atas jalannya. Bukan hanya sekadar ilmu, tetapi sesuatu yang menyentuh hati, membawa kepada anugerah Allah, madad ilahiyah, iaitu kita gambarkan bantuan-bantuan kerohanian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah contohnya tadi, seseorang itu boleh sembahyang. Dia sembahyang dalam keadaan tak pakai baju, sembahyang dalam keadaan lengan tak ada, sembahyang dalam keadaan tidak beradab kepada Allah. Tetap dia sembahyang. Dan sembahyang tu diterima. Maknanya dari sudut hukumnya sah hukumnya. Tapi dari sudut adab, tidak ada seorang adab. Jadi seorang murid mestilah menjaga adab ini terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab terhadap guru-gurunya, dan adab terhadap kawan-kawannya yang telah menjaga dia. Dan apabila seorang itu telah menyalahi adab-adab tadi, bila kita tidak benar-benar beradab tadi, berakhlak, tak jaga adab, tak jaga akhlak, maka kita hendaklah bertaubat kepada Allah SWT. Kita minta ampun pada Allah. Kita minta keuzuran daripada Allah SWT. Kenapa? Kerana rupa-rupanya tidak berakhlak, tidak beradab, tidak menjaga adab tadi itu akan membawa kepada hukuman daripada Allah SWT. Baik. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, saya nak cerita sikit sebab masa tak banyak. Saya nak cerita sikit tentang apa beza antara orang awam dengan orang-orang yang duduk dalam tarbiyah. Jadi orang awam ialah orang yang hanya setakat melaksanakan Islam. Melaksanakan perintah Allah, sekadar melaksanakan perintah Allah, cukup, habis. Maka kalau semayang je. Dia tak rasa pun semayang tu perlu ada penghayatan, perlu ada peningkatan, khusyuk ke, tak, dia semayang je. Dia semayang. Itu orang awam. Contoh, orang yang buat semayang, buat puasa, tapi dia setakat itu saja. Tapi seorang yang dipanggil sebagai muridin, ataupun seorang yang mutarabin, ataupun orang yang duduk dalam tarbiyah, yang dididik, seorang yang diajar, seorang yang yang telah tekad dalam hatinya untuk dekat dengan Allah, keinginan dalam hatinya untuk kenal Allah, untuk betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada keinginan dalam hatinya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang ini akan mencari guru-guru untuk membimbingnya, untuk mengarahnya, ataupun akan mencari kawan-kawan untuk menasihatinya. Apakah keuntungan golongan muridin ini, golongan mutarabi ini, duduk dalam tarbiyah ini, berbanding dengan orang awam? Maka orang muridin ini ada orang yang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Orang yang duduk dalam tarbiyah, orang yang duduk dalam jalan murid ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andainya dia mati, tiba-tiba mati dia, kita mati. Dan kita mati ketika kita sudah berada dalam keadaan berjalan menuju kepada Allah tadi, maka insya-Allah kita akan digolongkan dalam golongan al-wasilin, golongan orang yang sampai kepada mengenal Allah. Kalau kita mati, maka kita akan digolongkan oleh Allah dalam golongan orang yang sampai al-wasilin, yang sampai kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita jumpa baru sehari, katalah kita mencari seorang guru, kita jumpa seorang guru yang mursyid, yang boleh membimbing kita. Kemudian guru itu pun berkata, kamu bacalah kalimah la ilaha illallah 1000 kali sebagai permulaan. Cuba buat kalimah la ilaha illallah 1000 kali. Katalah itulah perkara yang diajarkan, yang disuruh amal. Maka dia pun ikut arahan gurunya, mengamalkan la ilaha illallah 1000 kali. Tiba-tiba esok dia mati. Sehari dia mati. Esok dia mati. Maka digambarkan oleh para ulama kita yang mengkaji tentang tazkiyah nafs, yang mengkaji tentang bagaimana amalan para sahabat, menyatakan bahawa insya-Allah dia akan dimasukkan dalam golongan al-wasilin, golongan orang yang sampai dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia baru sempat jumpa guru dia satu hari. Kenapa tuan-tuan? Kerana sekiranya Allah izin dia hidup 1000 tahun lagi, maka sudah tentulah dia akan bertambah lagi dekat dengan Allah, bertambah dekat dengan Allah. Tapi Allah izin matinya awal. Maka oleh kerana dia dalam perjalanan menuju kepada Allah tadi, maka mati awal. Allah Taala memberikan dia kekuatan untuk dihimpunkan di akhirat nanti
bersama-sama dengan golongan al-wasilin, mereka yang mahu mendekati Allah Subhanahu wa taala, yang sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, pada malam ni nombor satu, kita nak kena rasa bahawa kita ni bukan setakat dengan ceramah. Kita bukan setakat baca kitab. Bukan setakat dengan YouTube, tapi kita kena ada guru yang boleh membimbing kita. Kerana guru tu akan menyentuh, akan melihat kita, dan kemudian dia akan melihat kelemahan kita. Sebab seorang guru ni, dia tidak ada niat dalam hati dia. Niat dalam hati dia hanya nak memberikan kebaikan kepada murid dia itu, nak membawa murid dia kepada Allah, supaya mendapat redha Allah, supaya mendapat syurga Allah. Itu je. Dia bukan nak duit. Dia bukan nak supaya pengaruh, supaya dia boleh dapat apa-apa keuntungan dunia. Seorang guru, seorang murabbi, dia bukan macam itu. Dia bukan seorang yang jumpa nak duit. Jumpa nak apa-apalah dunia ni, bukan. Dia hanya nengok murid dia, melihat mutarabbi dia dengan hajat hati dia, supaya mutarabbi tadi, anak murid dia tadi tu, akan mendapat mendekati Allah, dekat Allah, supaya kenal Allah. Akhirnya akan dapat masuk dalam redha Allah. Dan kemudian syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Itu yang dia nak. Maka tuan-tuan mati Allah, sekiranya kita tidak beradab, kita ada rasa kita tidak beradab, insya-Allah kita akan bincang tajuk adab ni, kita akan bincang sekejap lagi. Maka hendaklah kita bertaubat, jangan tunda. Kalau kita rasa kita ada akhlak yang kita tidak ada adab yang kita tidak ada, maka hendaklah kita bertaubat. Bila kita bertaubat, jangan tunda-tunda. Kerana sekiranya kita tunda taubat kita, maka Allah akan sekat bantuan-bantuan rohani. Contohnya apa? Kita akan hilang kelazatan sembahyang. Kelazatan khusyuk kita akan dihilangkan oleh Allah, ditarik, diputuskan. Baik. Antara contoh-contoh adab-adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada 3 adab tadi saya sebut. Yang pertama adab dengan Allah, yang kedua adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ialah adab dengan guru-guru, yang keempat ialah adab dengan kawan-kawan. Jadi kita lihat di sini, kita contoh kalau sempat insya-Allah kita cuba tengok adab dengan Allah. Kurang-kurangnya kita tahu apakah adab dengan Allah yang kita kena jaga, supaya amalan kita itu semakin mendekatkan diri kita dengan Allah. Tak cukup dengan sekadar kita kata kita sembahyang, tapi kita nak kena sembahyang yang ada adab. Kan? Baca Quran yang ada adab. Yang pertama sekali tuan-tuan, contoh banyak adab dengan Allah ni, banyak antaranya yang saya nak sebut pada malam ini. Contohnya lah, segera menjunjungi perintah Allah dan segera menjauhi larangan Allah. Jadi yang pertama sekali, menjunjung perintah Allah dan segera menjauhi perintah Allah, larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita sedang berniaga, tiba-tiba azan. Maka hendaklah kita berhenti, segera kita solat. Kalau orang awam, orang biasa, tak apa, terus berniaga. Dia tak ada apa-apa, tak ada kesan kat dia. Dia akan terus berniaga, terus berbual. Tetapi bagi seorang yang berjalan menuju kepada Allah, seorang murid, seorang mutarabbi, seorang yang mahu mendidik diri dia, mentarbiah diri dia, maka kecuali ada yang daruri, ada yang darurat, ataupun ada yang urgent, yang tak boleh nak tidak, maka hendaklah dia berhenti daripada segala apa yang dilakukan. Dan sekiranya dia tidak berhenti melakukan apa sahaja yang dibuat selain daripada solat, apabila masuk waktu solat tadi, maka dia tidak beradab dengan Allah. Dia tidak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut sini, maka bagi seorang murid, ia tidak dianggap beradab dengan Allah, maka wajib bertaubat. Bagi seorang murid. Bagi orang awam tak apa, tak ada masalah bagi dia. Sebab dia tak kisah pun tak dekat dengan Allah, dia tak kisah pun tak sayang Allah, dia tak kisah pun tak dapat redha Allah. Dia cuma buat je sebab dah perintah. Dia tak ada perasaan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Ataupun dia nak rasa sayang Allah, nak kenal Allah, tak ada perasaan. Tidak ada rasa tekad untuk nak mendekati Allah, takarub dengan Allah. Bagi seorang, awam-awam tak ada rasa macam itu. Tapi seorang murid, dia ada perasaan nak dekat Allah, perasaan nak sayang Allah, nak dapat sayang Allah, nak rasa sayang Allah, perasaan nak mendekati redha Allah. Maka segera apabila sampai perintah untuk
Allah SWT perintah dia buat sesuatu, dia segera buat. Bila tiba waktu solat, dia terus solat. Contohnya. Bila tiba waktu sesuatu yang wajib, dia terus buat. Dia tak tangguh-tangguh. Dan pada masa yang sama, segera dia menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya macam, contoh seperti kadang-kadang ada di kalangan kita ni, ataupun orang-orang yang duduk dalam tarbiyah ini, dia telah terlibat dengan contohnya perkara yang maksiat. Contohnya dia bekerja dengan pakaian-pakaian yang dekat ke pakaian yang Allah Subhanahu taala kan tidak izinkan, pakaian yang haram, yang tidak menutup aurat. Ataupun dia melakukan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan haram. Dia tahu dia buat benda itu tak betul. Maka seorang murid, seorang yang duduk dalam tarbiyah, seorang yang mahu mendekati Allah, maka dia segera tinggalkan perkara haram yang ada dalam hidup dia. Maka apabila dia tidak meninggalkan perkara haram yang dia buat dan dia sedar perkara itu haram, maka dia tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa? Mungkin dia nak tangguh, mungkin tunggu 10 tahun lagi ke 5 tahun, biar aku pencen baru aku nak tutup aurat. Bila pencen baru nak tutup aurat, tangguh, maka sebenarnya kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak beradab dengan Allah, Allah akan putuskan madad rahiyah dia tadi. Bantuan-bantuan, anugerah-anugerah kerohanian, Allah akan putuskan. Dia tak boleh khusyuk dalam solat. Dia tak boleh khusyuk dalam solat. Dia tidak boleh ikhlas dalam sedekah dia. Dia nak ikhlas pun tak boleh. Kenapa? Kerana ada benda haram yang dilakukan, yang dia tahu, yang dia tidak tinggalkan. Bila kita tidak bersegera meninggalkan perkara yang Allah larang tadi, maka bermakna kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena ada guru. Nak meninggalkan benda yang Allah tak suka ni bukan senang. Susah. Susah. Nak meninggalkan benda yang makruh pun susah. Apalagi benda yang haram. Apa benda yang makruh? Contoh makruh ni rokok. Kan, orang kata makruh. Fatwa kebangsaan kata haram. Tapi katalah makruh. Makruh yang macam mana? Makruh ada dua. Makruh tahriman dan makruh tanzihan. Makruh tahriman, makruh yang mendekati haram. Makruh tanzihan, makruh yang tujuan nak membersihkan diri kita. Contohnya kita makan bawang, makan petai, pergi masjid. Jadi itu makruh. Makruh tu makruh apa? Makruh yang tanzihan, supaya orang tak kacau orang lah, supaya orang tak bau duri apa ni bawang tadi contohnya. Tapi rokok dia bukan makruh tanzihan, rokok makruh tahriman. Makruh tapi yang mendekati haram. Nak sebut kat sini kan, kalau kita nak betul-betul jaga, maka kita nak kena meninggalkan segera larangan-larangan Allah. Ini payah ni. Tapi sebab tu dia kena ada guru, kena ada guru. Contoh, seorang pernah ditegur oleh seorang guru dia. Dia kata, saya minta saya wajibkan kamu pergi sembahyang fardu, maghrib dan isyak berjamaah di masjid. Wajib. Selama 40 hari. Lepas tu tambah lagi 40 hari. Tambah lagi 40 hari. 120 hari. Maka dia ikutlah, guru dia ikut. Sementara maghrib isyak dia tengoklah ceramah, kalau ada kuliah ataupun dia baca Quran ke apa, tunggu kat masjid sampai isyak, habis isyak baru balik. Maka setelah dia buat tu, baru dia perasan rupa-rupanya kan, guru dia nak suruh tinggalkan tabiat suka melihat berehat-rehat sambil menonton TV waktu maghrib dan isyak. Sampai akhirnya dia boleh tinggalkan. Tak terperangkap dengan TV dia contohnya. Tak terperangkap lah contoh. Jadi contoh ni macam guru, peranan guru penting. Ada banyak kisah-kisah nak sebut sini. Mesti ada orang yang boleh nak membimbing kita, nak menegur kita. Barulah kita akan dapat sesuatu yang dikatakan sebagai bantuan rahiyah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 2, antara adab dengan Allah ialah kita tidak mengiktirad Allah ataupun kita tidak mengkritik Allah. Kita tidak mengkritik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyangkal. Kita tidak menyangkal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita tidak membahaskan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebut kat sini,
Yang kedua ni ialah kita sentiasa dalam keadaan tenang aja menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita tidak mengiktirad makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh iktirad ni apa? Contoh kita mengkritik Allah ni apa? Contohnya kita bertanya, bila kita mendapat sesuatu yang ditakdirkan, maka kita pun cakap, kenapalah Allah takdirkan aku begini? Kenapa Allah takdir? Kita tegur, kita kritik. Ataupun kita cakap, kenapalah Allah tak kabulkan doa aku? Aku dah lama sangat doa ni, kenapalah Allah tak kabulkan? Kenapalah Allah tak kabulkan? Itu maknanya kita mengkritik Allah. Maka apabila kita mengkritik Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah maknanya kita tidak beradab dengan Allah. Mungkin Allah tak bagi hukuman fizikal, tetapi Allah tarik, Allah putuskan madat rahiyah. Kita mungkin sepatutnya boleh khusyuk, kita tak khusyuk. Mungkin kita sepatutnya boleh ikhlas, kita tak ikhlas. Atau ikhlas kita jadi kurang, khusyuk kita jadi kurang. Sayang kita pada Allah jadi kurang. Jadi ini antara perkara-perkara yang pertama. Yang kedua yang digambarkan sini, kita tidak mengkritik Allah. Dan kemudian kita tidak mengkritik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak komen, tegur nasihat boleh, tetapi kita tidak mengkomen. Contoh Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun Anas bin Malik menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia kata Rasulullah SAW tak pernah condemn dia. Tak pernah kritik dia. Padahal dia buat salah, banyak buat salah. Tapi Rasulullah cuma diam. Kemudian Rasulullah cuma senyum. Walaupun yang dibuat itu sesuatu yang sepatutnya menimbulkan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Kerana dia mengetahui hakikatnya perbuatan Anas tadi itu bukan sengaja. Yang kedua, perbuatan Anas tadi itu dengan izin Allah. Bila sesuatu berlaku dengan izin Allah, walaupun benda yang dia tak suka, dia tak kritik. Maka dia bersabar. Ini perkara yang pertama, kita segera melakukan perintah Allah, menjunjung perintah Allah, kita segera menjauhi larangan Allah. Dan yang kedua ialah kita tidak mengkritik. Ini adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, husnuzan billah. Ini penting tuan-tuan. Husnuzan billah. Apa pun yang Allah beri kepada kita, kita hendaklah berbaik sangka dengan Allah. Dan apa maksud husnuzan ni? Ini penting tuan-tuan. Nak beradab dengan Allah ni, husnuzan. Husnuzan ni ialah bermakna bahawa kita rasa dalam hati kita, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkendakkan kepada kita melainkan semuanya baik. Allah Subhanahu Wa Taala hanya berkendakkan kebaikan kepada kita. Itu yang kita rasa. Jadi apa pun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita pastikan dalam hati kita, kita merasai bahawa Allah berkehendakkan kebaikan kepada kita. Itu maksudnya baik sangka. Husnuzan. Jadi maknanya Allah bagi kita apa pun, kita dalam keadaan sentiasa berbaik sangka. Kita rasa Allah ni nak baik, buat baik pada kita. Maksudnya Allah ni berhajatkan, berkendakkan kebaikan pada kita. Jadi itu. Jadi maka ada 4 suasana yang akan mendatangkan kita. Maka ketika Allah mendatangkan nikmat kepada kita, bila Allah datang nikmat kepada kita, berikan nikmat, benda yang kita suka, benda yang kita seronok, benda yang kita gembira, maka kita merasakan, kita bersikap kepada nikmat itu bahawa Allah datangkan nikmat sebab Allah mahu kita bersyukur pada dia. Itu baik sangka kita pada Allah. Allah datangkan nikmat supaya kita bersyukur pada Allah. Itu baik sangka pada Allah. Kemudian Allah mendatangkan kepada kita musibah. Allah mendatangkan kepada kita balak, bencana, benda yang kita tak suka, masalah. Allah datang kepada kita penderitaan, kesusahan, kesakitan. Allah datangkan kepada kita sesuatu yang kita tak suka dalam hati kita. Maka kita nak merasakan dalam hati kita, Allah mahukan kita untuk meningkatkan sabar kita. Allah nak jadikan kita nak jadi kita ni orang yang sabar. Allah nak suruh kita bersabar. Maka itulah maknanya baik sangka pada Allah. Bila Allah bagi kita kesusahan, kita kata apa? Allah nak bagi kita sesuatu yang baik untuk kita, maka kita sabar. Allah nak suruh kita sabar. Titik. Tak payah nak fikir-fikir. Ini sebab dosa aku lah apa. Tak payah fikir. Allah nak bagi aku sabar, maka kita sabar. Sabar, kita kata Allah nak didik kita, Allah nak beri kita, Allah nak suruh perintah kita supaya meningkatkan sabar kita, maka itulah husnuzan. Itulah husnuzan.
Kemudian ada masanya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada kita maksiat. Allah mendatangkan kepada kita maksiat sehingga kita pun melakukan maksiat. Kita terjatuh dalam maksiat. Maka bagaimana kita nak merasai perkara tersebut? Kita nak rasa bila kita dah termasuk dalam maksiat, terjerumus dalam maksiat, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki aku supaya bertaubat. Allah nak suruh kita bertaubat. Allah nak suruh kita meningkatkan taubat kita. Yang ketiga, Allah SWT mendatangkan kepada kita taat. Yang keempat, Allah mendatangkan kepada kita taat. Kita boleh sembahyang, boleh puasa, boleh buat baik. Maka kita nak merasai Allah menghendaki kita mengingati taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh melakukan taat, boleh beribadah, boleh buat baik, boleh buat apa sahaja. Kenapa? Kerana Allah nak ingatkan kita supaya kita mengingati taufik dia, hidayah dia. Allah yang bagi taufik tu. Kekuatan, kemampuan untuk beribadah. Allah yang bagi kekuatan, Allah yang bagi kemampuan. Allah yang bagi hidayah, petunjuk supaya kita boleh melakukan taat. Maka bila kita boleh taat, kita merasakan baik sangka tadi, kita rasa Allah nak suruh kita ingat kepada taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa pun yang didatangkan oleh Allah kepada kita, pastilah kita akan jadikan kehendak Allah itu baik kepada kita. Kehendak Allah itu baik kepada kita. Ini maksudnya husnuzan. Baik yang didatangkan itu nikmat, balak, musibah, maksiat maupun taat. Jadi semualah merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sudah kadang-kadang kalau kita nak kira, kita kadang-kadang kita dah selalu buat baik. Dah lama tak buat maksiat, dah tinggalkan maksiat. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan kita dalam maksiat. Kenapa? Allah rindukan taubat kita. Allah rindukan tangisan kita. Allah rindukan pujukan, permintaan, rendah diri kita, hina diri kita pada Allah. Kita dah selalu berjalan, beramal, tak ada maksiat, tiba-tiba Allah datang kat maksiat, jatuh kita pada maksiat. Maka ketika itu kita rasa Allah Ta'ala nak memberikan kepada kita sesuatu, iaitu kita nak bertaubat pada Allah. Maka kita tahu, kita pun bertaubat pada Allah, sungguh-sungguh bertaubat pada Allah. Ini baik sangka kita pada Allah. Maka siapa-siapa yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itulah dia akan kembali kepada Allah. Dia akan beradab kepada Allah. Siapa yang tidak berbaik sangka, dia akan dia dikatakan sebagai tidak beradab dengan Allah. Jadi itulah insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Saya rasa banyak perkara, insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi sikit tentang perkara-perkara yang dikatakan dengan adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab dengan guru-guru kita, adab dengan para sahabat-sahabat kita yang soleh yang membantu kita. Maka insya-Allah bila kita melihat teliti adab-adab yang ada ini, mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan pada kita madad ilahi. Apa dia madad ilahi ini? Ialah pertolongan-pertolongan rohiyah, pertolongan kerohanian kepada seseorang yang duduk dalam tarbiyah. Apabila pertolongan itu diberikan kepada dia, maka insya-Allah amal akan meningkat, takarub kepada Allah akan meningkat, cinta dia pada Allah akan meningkat, kasih sayang pada Allah akan meningkat. Akhirnya sampai peringkat dia akan sama-sama mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat, lebih kuat, dan akhirnya kita akan menuju kepada redha Allah. Inilah suasana hati seorang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu suasana mendapat pertolongan daripada Allah. Jadi jangan kita sangka kita terror, kita hebat, kita boleh sembahyang, kita boleh puasa, kita boleh menuntut ilmu, kita boleh buat program, kita boleh bagi ceramah, kita boleh buat apa yang kita katakan sebaik. Semua itu merupakan madad ilahi, pertolongan daripada Allah. Dan pertolongan daripada Allah yang paling besar ialah pertolongan yang diberikan kepada jiwa rohiyah kita. Itu sebab itulah untuk mendapatkan rohiyah kita itu bukan hanya kita menjunjung perintah Allah yang syariat, yang fizikal, tetapi kita kena melihat adab-adabnya. Kerana apabila kita melihat adab-adabnya tadi, maka barulah dia akan diberikan kesempurnaan nikmat Allah tadi. Bukan sahaja fizikalnya mudah untuk melakukan taat, Allah akan memberikan juga perasaan hati kita yang kuat, suasana jiwa yang tenang, suasana jiwa yang sentiasa berada dalam keadaan kekuatan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung mungkin esok
Kalau ada kesempatan esok, kalau tidak kita akan sambung minggu depan. InsyaAllah kita akan sambung sikit adab-adab, dan adab-adab ini penting tuan-tuan, supaya bila kita faham akan adab-adab ini, terutamanya dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, dengan guru-guru, mursyid, guru-guru yang mendidik kita, dan dengan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan bila kita memahami akan adab-adab ini, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapatkan maksima hidayah dan barakah, yang taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tangguh dengan kita membaca doa rabitah, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wafiq Allahumma رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah kami, Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk duduk dan istiqamah di atas amalan kami. Beri kekuatan pada hati-hati kami untuk ikhlas padamu, Ya Allah, untuk sentiasa membersihkan amalan kami dengan niat-niat yang baik, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersihkanlah keaiban kami, bersihkanlah segala rawasib jahiliah kami, bersihkanlah segala kelemahan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, janganlah jadikan kelemahan kami, keaiban kami, rawasib jahiliah kami, perkara-perkara yang kamu murka yang ada pada kami, janganlah jadikan semua itu, Ya Allah, sebagai penghalang hidayahmu, rahmatmu, barakahmu, taufikmu, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kalau ada kesempatan esok malam kita sambung. InsyaAllah kita tengok macam mana pengumuman. Saya akan beri pengumuman nanti, insyaAllah. Minta mohon sebar-sebarkan program kita, ceramah kita pada malam ni, insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.